Korang perasan tak? Tiap kali kita sembang bab nak kumpul RM1 juta yang pertama ni, ramai yang terus pening kepala fikir pasal ekonomi negara lah. Atau asyik nak tuduh pihak atasan je puncanya. Baru ni saya ada dengar satu perkongsian yang memang padu gila daripada Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Misi Bebas Hutang tu. Strategi dia senang je. Kalau nak bina RM1 juta yang pertama, sebenarnya puncanya ada kat cara kita belanja hari-hari. Cuba korang bayangkan, kalau duduk kat Muar contohnya, kos nak ulang-alik pergi kerja tu sebenarnya RM500 sebulan, dah lepas sangat dah kalau pakai kereta yang biasa-biasa. Tapi masalahnya, tangan kita ni selalu gatal nak pakai kereta yang bayar bulanan sampai RM2,000 semata-mata sebab bank kata kita mampu. Bila dah sangkut tengah bulan, makan pun kena catu, padahal puncanya bukan sebab harga barang naik sangat pun, tapi sebab kita gila nak gaya dengan kereta dan rumah yang jauh luar daripada kemampuan sebenar kita. Dulu masa gaji saya tak seberapa, anak dah ramai, bini pula tak kerja, saya pun heran macam mana boleh terus bertahan tanpa ada masalah kewangan yang teruk. Rahsianya satu je macam yang Tuan Zul selalu pesan, jangan gila berhutang untuk benda mewah. Masa mula-mula dulu memanglah saya ambil pinjaman untuk kereta pertama, tapi lepas tu semua kereta seterusnya saya beli tunai je. Kadang pelik tengok budak muda sekarang, ada duit RM30,000 dalam tangan bukan nak beli kereta secara tunai, tapi pergi ambil pinjaman RM100,000 sebab nak nampak goh depan kawang. Lepas tu, belum sempat pencen dah gelabah beli rumah kat kampung yang bulan-bulan kena bayar lebih RM2,000, sedangkan rumah tu terbiar kosong sebab kita kerja kat tempat lain, kan dah membazir tu. Kita kena sedar yang tanggungjawab nak jadi kaya atau nak stabilkan ekonomi diri ni sebenarnya kat tangan kita sendiri, bukannya terletak kat bahu orang lain pun. Tak payah nak tunggu tukar pemimpin ke apa, sebab kalau cara kita urus duit masih sama, nasib kita memang takkan berubah juga. Walaupun orang asyik cakap tahun 2025 ke 2026 ke bakal jadi tahun yang mencabar, itu semua cerita lama yang akan ulang tiap-tiap tahun. Jadi, daripada kita pening fikir benda yang kita tak boleh kawal, lebih baik kita kawal poket sendiri mengikut ilmu yang betul. Antara strategi paling sempoi nak elak duit kita bocor adalah dengan simpan emas. Contohnya macam akaun emas GAP kat Public Gold tu. Emas ni ajaib sikit, dia ada aura yang buat kita rasa sayang nak jual, jadi automatik kita akan simpan lama. Bayangkan kalau korang disiplinkan diri simpan 1 gram atau RM100 emas setiap bulan sebelum bayar benda lain. Kalau korang konsisten simpan 1 gram sebulan selama 24 bulan, korang dah ada 24 gram emas padu, yang mana itu dah boleh buat deposit kereta secara tunai atau buat modal bisnes. Kalau simpan 5 gram sebulan selama 240 bulan, korang mungkin dah ada 1,200 gram emas yang nilainya boleh mencecah jutaan ringgit bila harga emas naik mencanak nanti. Ingat, kereta tu liability yang harganya makin jatuh, tapi emas tu aset yang makin lama makin bernilai. Jadi, kalau korang betul-betul serius nak ubah nasib kewangan dan nak saya bantu susun strategi simpanan emas yang gaya santai tapi berimpak tinggi macam yang diajarkan dalam Misi Bebas Hutang ni, jangan tunggu lagi, terus pergi tengok pautan dekat profil saya sekarang dan klik kat situ. Saya akan bantu korang langkah demi langkah macam mana nak mula simpan aset yang kalis inflasi ni supaya kita boleh bina empayar RM1 juta pertama kita sama-sama. Menarik kan strategi ni? Kalau anda nak saya buatkan jadual pengiraan simulasi berapa lama masa yang diambil untuk capai RM1 juta dengan simpanan emas mengikut bajet bulanan anda, saya boleh kirakan sekarang. Nak cuba?